kalung tahniah saya ucapkan kepada Arkib Negara kerana kejayaan menganjurkan majlis yang ada pada hari ini. Selari dengan perkembangan semasa, saya rasa pertemuan di alam maya ketika ini sudah tentu dijangka dan diharapkan agar dapat memberikan manfaat kepada semua. Malahan kita berbicara tentang kepentingan sejarah dan hala tuju negara ketika kita menyambut bulan kemerdekaan. Saya rasa itu sesuatu yang amat penting untuk kita sama-sama menghayati mengapa bulan ini, mengapa kemerdekaan ini sesuatu yang harus bukan sahaja kita genggam tetapi harus kita pelihara. Saya tertarik dengan tajuk yang diberikan kepada saya oleh pihak Arkib Negara dan dikemukakan oleh Tuan Haji, iaitu sejarah dan hala tuju negara. Mengapa saya merasakan tajuk ini amat penting? Kerana kita melihat dewasa ini, kebelakangan ini, peristiwa yang berlaku di negara kita sangat cepat skalanya. Dan kesannya juga kita lihat sebagai seorang pengkaji sejarah yang tidak pernah kita lihat dalam konteks sejarah Malaysia sebelum ini. Oleh itu, secara umumnya kita sebagai seorang rakyat Malaysia yang hidup ketika ini, seharusnya kita berterima kasih dan kita juga seharusnya dapat melihat, mempunyai kelebihan kita. Kita menyaksikan sesuatu yang banyak berlaku. Kita menyaksikan dalam perit getirnya COVID-19, kita menyaksikan pertama kalinya kerajaan bertukar pada 2018, kita menyaksikan pelbagai perkara. Jadi saya selalu mengatakan bahawa kita sebenarnya pelaku sejarah pada masa yang sama. Pada masa kita menyaksikan sejarah, kita juga sebagai seorang rakyat Malaysia yang hidup ketika ini merupakan seorang pelaku sejarah yang sedikit sebanyak memainkan peranan mewarnai hala tuju sejarah kita. Apa yang saya maksudkan dengan sejarah dan hala tuju negara kita sebenarnya agak mudah, ya Haji. Mengapa saya melihat untuk kita memahami di mana kita berada pada hari ini, apakah kedudukan kita pada hari ini, dan di mana hala tuju kita hendak tuju, yang hendak kita berikan tujuan sebagai sebuah negara bangsa. Kita sebagai seorang, setiap daripada kita sebagai seorang individu, sebagai seorang warga negara yang mempunyai masyarakat, mempunyai keluarga, kelompok kita sendiri, sebenarnya tidak boleh lari daripada dapatan-dapatan duluan. Apa yang telah berlaku yang mempengaruhi pergerakan kita. Begitu juga dengan hala tuju sejarah kita. Dapatan-dapatan lalu itulah, peristiwa-peristiwa yang telah berlaku pada masa lalu itulah, sedikit sebanyak akan memberikan pengajaran kepada kita. Oleh itu saya menyeru bagi semua yang ada pada pagi ini untuk kita semua memahami, benar-benar menggenggam apa yang telah berlaku. Kerana ini akan membantu kita memahami apa yang sedang berlaku. Dan itu akan membantu kita tentang apa yang akan berlaku. Oleh itu adalah amat penting bagi kita dalam usaha kita mewarnakan masa depan kita, dalam kita merencanakan masa depan kita, kita menggunakan sejarah sebagai satu pedoman kita untuk memastikan apakah yang perlu kita lakukan, apa yang perlu harus kita jauhi, apa yang perlu kita tambah dan apa perlu kita kurangkan sebagai ramuan untuk kita bergerak ke hadapan. Seperti yang Haji katakan tadi, kita suka atau tidak, masih lagi menggunakan dapatan sejarah seperti peristiwa penentangan Malayan Union, peristiwa kita mendapat kemerdekaan, darurat, konfrontasi, peristiwa 13 Mei contohnya, peristiwa kejatuhan harga minyak 1974, economic recession pada 1986, economic recession lagi pada 1998, merupakan peristiwa-peristiwa yang amat besar memberikan kesan kepada kita, baik dari segi ekonomi, baik dari segi sosial, maupun baik dari segi politik. Jadi untuk kita memahami takut-takut perubahan itu, sejarah merupakan instrumen terbaik kita. Sejarah merupakan kata kunci untuk kita memahami itu. Jadi saya kira
amat sukar ya, untuk kita memahami hari ini tanpa kita menoleh ke belakang. Jadi dalam konteks inilah saya merasakan sejarah itu mesti dipelihara. Bagi memastikan bukan saja kita memahaminya, mendapatkan kebenaran daripada sejarah masa lalu itu, tetapi untuk memudahkan kita pada hari ini. Pengajaran sejarah itu bukan untuk masa lalu. Pengajaran sejarah itu untuk masa kini. Itu yang paling penting. Kita belajar daripada sejarah dalam konteks itu. Sudah tentu, kita tidak menafikan. Ramai sejarawan yang mengatakan sejarah itu tidak akan berulang kerana setiap faktornya berbeza, setiap detiknya berbeza. Tetapi ada pengajaran yang kita boleh dapat daripada sejarah. Ada pengajaran yang kita boleh dapat daripada apa yang berlaku dalam konteks setiap perkara yang berlaku yang membawa kepada hala tuju negara. Tadi Haji memulakan perbicaraan kita dengan membawa peristiwa besar 13 Mei 1969. Saya tertarik untuk mengulas sedikit tentang perkara itu Haji ya. Mengapa? Kerana daripada situlah kita melihat hala tuju negara kita berubah. Dasar-dasar seperti Haji kata tadi dibentuk, di mana ekonomi kita mula dibentuk mengikut acuan kita. Masyarakat kita dibentuk semula. Selalu kita nyatakan dasar ekonomi baru itu serampang dua mata. Menghapuskan kemiskinan dan juga menyusun semula masyarakat. Jadi di sini kita belajar bahawa tidak mungkin keseimbangan ekonomi boleh berlaku tanpa satu keseimbangan sosial. Tidak mungkin kestabilan politik boleh berlaku tanpa agihan ekonomi yang adil. Di sinilah kita sebagai masyarakat seharusnya belajar memahami sejarah dan menghargainya. Kerana dia adalah kunci untuk kita memahami hari ini. Saya berhenti di situ Haji. Kita mulakan perbincangan kita pada pagi. Baik Prof, terima kasih di atas penerangan yang agak menarik dan menyeluruh tentang fungsi sejarah itu tersendiri. Jadi perkara yang seterusnya, saya teringat satu sebuah pandangan ataupun satu pandangan daripada sejarawan Edward Herbert Carr. Beliau mengatakan bahawa sejarah itu proses interaksi yang berterusan di antara sejarawan dengan faktanya, serta satu dialog yang berterusan di antara masa lalu dan masa kini. Kalau saya katakan sejarah sebagai ejen transformasi minda, adakah Prof bersetuju? Atau ada sesuatu yang agak berbeza yang Prof ingin katakan? Silakan Prof. Terima kasih Haji. Saya rasa amat menarik Haji membawa pendapat IHK tentang apa itu kepentingan sejarah. Seperti yang Haji katakan tadi, Carr mengatakan bahawa sejarah itu merupakan satu dialog yang berterusan di antara masa kini dan masa lalu. Dan terutamanya, ia merupakan hasil sejarawan dan faktanya. Saya nak mengupas perkara yang pertama yang Haji katakan tadi, iaitu dialog yang berterusan di antara masa lalu dan masa kini. Inilah yang saya maksudkan tadi, Haji. Apabila kita hari ini, dalam usaha kita hendak memahami apa yang berlaku, peristiwa yang berlaku di depan mata kita pada hari ini, kebiasaannya kita memerlukan rujukan. Dan rujukan terbaik ialah rujukan tentang perkara yang telah berlaku. Bagaimana kita menganalisa, ini yang Carr maksudkan bagi saya. Bagaimana kita menganalisa perkara yang telah berlaku, memahaminya, melihatkan buktinya, membolehkan kita lebih memahami hari ini. Begitu juga dalam konteks kita memahami masa lalu. Kita akan mempersoalkan masa lalu itu sedikit sebanyak dipengaruhi kepentingannya tentang hari ini. Maksudnya, apa yang berlaku pada masa lalu itu akan menjadi lebih penting apabila kita hubungkan dia dengan masa kini. Jika tidak,
fakta itu mati jadi. Bagi sejarawan, kita selalu mengatakan bahawa the fact is that fakta itu mati. Tidak memberi sebarang makna. Ia memberi makna setelah kita timbulkan persoalan ke atasnya. Dan persoalan ini hanya boleh wujud seperti yang kau katakan jika kita berterusan berdialog dengan masa lalu. Mempersoalkannya, menghidupkannya, mengembalikannya. Jadi, kalau kita ambil sempena bulan kemerdekaan kita pada yang kita raikan ketika ini, setiap peristiwa masa lalu sebelum 1957 itu tidak akan memberi sebarang makna jika kita tidak meletakkan satu persoalan ke atasnya. Dan apabila kita menimbulkan persoalan dan masa lalu memberikan jawapannya, maka kita mula berdialog. Dari dialog inilah lahirnya penceritaan kita. Penceritaan bagaimana kita mencapai kemerdekaan, susah payah, keringat orang dahulu, kita hidupkan kembali. Dan ini yang kita tunjukkan. Inilah dialog kita masa lalu. Jadi, itu juga lahir daripada masa kini. Kerana masa kini yang akan tertanya-tanya. Bagaimana kemerdekaan kita dicapai dan sebagainya. Jadi, dalam konteks itulah amat penting. Tetapi, saya nak kembali kepada soalan pertama Haji tadi. Apabila mengatakan sejarawan dan faktanya. Dalam konteks inilah, saya suka mengambil peristiwa yang sedang berlaku ketika ini. Suasana dalam konteks hari ini. Buat hari ini, Haji, menarik saya rasa kerana dengan peningkatan teknologi, peningkatan gaya hidup, sosioekonomi, industrial revolution, information revolution, teknologi, peningkatan pendidikan menjadikan masa lalu itu bukan lagi sesuatu yang menjadi hak milik sejarawan. Mungkin ramai yang tidak bersetuju dengan pendapat saya ini. Tapi saya mengatakan hari ini amat mudah untuk setiap daripada kita dengan menggunakan teknologi untuk mengakses masa lalu. Jadi, apa yang penting saya kira ialah bukan tentang privilege-nya seorang sejarawan boleh melihat dokumen di arkib. Kerana ketika ini sesiapa saja boleh melihat. Sesiapa saja boleh menganalisanya. Tetapi yang penting, apabila kita menganalisanya dengan kaedah yang betul. Supaya kita boleh membezakan apakah fakta yang benar, apakah fakta yang tidak benar. Kalau kita dalam sejarah kita mengatakan apakah fakta-fakta besar, the big facts ataupun the small facts. Apakah itu fakta dan apakah itu interpretasi. Itu semua boleh kita berlakukan. Dan seharusnya ia diperkayakan. Supaya, bagi saya supaya sejarah kita lebih berwarna. Mempunyai lebih banyak warna tentang bagaimana kita memahami masa lalu. Jadi, itu akan menjadikan sejarah kita lebih hidup. Lebih hidup dalam mempunyai kepelbagaian dalam interpretasi. Saya kira itu amat penting, Haji. Terutamanya dalam kita cuba membina sebuah negara bangsa. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Tadi sesuatu yang menarik, kan? Prof ada mengatakan bahawa yang pengkaji mesti bertindak jujur. Pengkaji sejarah mesti jujur dalam kajiannya. Sebab kalau tidak ada kejujuran, bermakna fakta sejarah itu boleh dimanipulasi. Dan saya kira kalau ada orang yang mula memanipulasi fakta, dia akan membawa kemudaratan bukan sahaja kepada rakyat, malah negara itu sendiri. Ada Prof ingin komen sedikit tentang itu sebelum memang benar Haji, ya. Kalau kita melihat bagi kita yang mempelajari sejarah, saya rasa satu beban yang harus kita galas sebagai seorang sejarawan, seorang pengkaji ialah
sejarawan itu merupakan seorang hakim sebenarnya, yang menghakimi masa lalu. Jadi sekiranya seorang hakim itu tidak adil, berat sebelah, maka ia akan membawa kepada keputusan yang berat sebelah, akan melahirkan ketidakadilan terhadap masa lalu. Jadi dalam konteks inilah, selalunya kita mengatakan, dalam menjadi seorang sejarawan, perkara pertama yang harus kita buang ialah bias. Bias ini selalunya kita akan dipengaruhi oleh banyak perkara, terutamanya socio-religious, di mana kita dikawal oleh budaya kita, dikawal oleh agama kita, kepercayaan kita, sistem kepercayaan kita, adat resam kita dan sebagainya. Jadi apa yang selalunya berlaku Haji, saya kira ialah di mana kita menghukum masa lalu dengan pandangan kita hari ini. Kalau sejarah kita mengatakan itu adalah satunya dosa besar dalam sejarah. Kita menghukum masa lalu mengikut kacamata kita hari ini adalah tidak adil. Contohnya jika kita menghukum sesebuah masyarakat mengikut nilai masyarakat yang lain. Saya rasa itu merupakan satu dosa besar. Dalam konteks kaedah sejarah, itu kita membunuh apa yang dikatakan sebagai autonomy of the past. Masa lalu itu adalah bersifat sendiri yang harus kita hormati. Dia mempunyai cirinya sendiri. Dia berdiri di atas budayanya sendiri. Dia berdiri di atas suasananya sendiri pada ketika itu. Itu yang harus kita fahami. Jadi seorang sejarawan itu seharusnya mampu untuk membina, seperti Haji kata tadi, untuk membina keikhlasan apabila beliau melakukan satu-satu penilaian terhadap fakta. Harus mengikis kepentingan itu. Adakah ia menyalahi dalam bentuk sosio-budayanya, tetapi itulah faktanya. Itu yang seharusnya diterima, ditelan oleh sejarawan. Okay? Ia pahit, tetapi itulah kebenarannya. Jadi, dalam konteks inilah yang saya katakan tadi, itu yang K katakan. Sejarawan mesti membezakan apakah faktanya. Jadi yang penting bagi kita faktanya. Dan fakta itu bersifat tulen yang kita mewarnainya. Jadi jika kita bias, kita sudah mempunyai motif yang berbeza dalam penghasilan sejarah, kita sudah tidak lagi bersifat autonomi, kita tidak bersifat objektif, bermakna kita akan menyesatkan fakta. Daripada itu kita akan mengelirukan. Dia berbeza aja ya, dia berbeza dengan interpretasi. Interpretasi itu sesuatu berdasarkan kepada pandangan kita, tetapi faktanya sama. Masalah yang kita selalu hadapi ialah apabila kita melakukan interpretasi ataupun kita membuat penghakiman tanpa mendapat fakta yang lengkap. Ini merupakan sesuatu yang amat biasa berlaku. Terutamanya pada hari ini aja. Ya. Kalau kita lihat dengan sosial media, dengan WhatsApp-nya, dengan semuanya boleh di Google. Jadi kita tidak boleh memastikan kesahihan sesuatu fakta itu. Kita tidak boleh memastikan kesahihan sesuatu dokumen itu. Dalam konteks inilah, mungkin orang mengatakan saya bersikap konservatif, tapi di sinilah kepentingan arkib. Contohnya untuk memastikan bahawa setiap dokumen yang disimpan itu tulen sifatnya. Satu yang tidak boleh dipersoalkan lagi keabsahan dia. Satu yang boleh kita rujuk. Dan ini merupakan kekuatan. Mengapa? Kerana itu merupakan fakta yang tidak boleh kita nafikan. Jadi persoalan hari ini, kita mempunyai limpahan maklumat lagi. Hari ini kita berdepan dengan limpahan maklumat. Cabarannya ialah dua bagi saya. Pertama, kesahihan maklumat itu. Itu yang pertama dari segi maklumat. Kedua, soalan yang Haji katakan tadi. Tentang kita. Sejauh mana kita boleh bersifat objektif dalam menilai maklumat itu. Adakah kita dipengaruhi oleh bias tertentu? Itu yang selalunya menjadi cabaran. Jadi bagi sejarawan, sebab itu ramai orang tak suka bercakap dengan sejarawan ni Haji. Because dia kata dia tak punya belahi. Ya? Betul, bro. Jadi Cakap benda yang betul, bro. ya, tapi kita mengatakan bahawa benar atau salah itu hanya ditentukan oleh faktanya. Jadi kita tidak boleh lari daripada itu. Jadi kita sukar untuk memasukkan fakta.
mengikut keinginan dan kehendak motif. Ya, betul. Kerana Prof. fakta itu akan bercakap sendiri. Ya, terus lagi. Sejarah itu peristiwa yang benar terjadi, Prof. Ya, kita tak boleh lari pada itu. Kalau lari pada peristiwa yang benar terjadi, maka dianggap jenayah sejarah. Ini kena ada hukuman tu, Prof. Yang orang yang memalsukan fakta sejarah. Okey, baik, Prof. Saya tambah sikit je. Saya melihat hari ini cabaran ialah apabila ramai yang bercakap tentang sejarah tapi tidak memahami apa itu sejarah, Haji. Itu kerana pada mereka sekali sepintas lalu, bila bercakap tentang masa lalu itu sejarah semata-mata. Tapi dia lupa seperti yang Haji katakan. Dia lupa bahawa sejarah itu mestilah sesuatu yang benar berlaku dan telah dibuktikan kebenaran. Itu yang saya selalu terangkan. Bukan sahaja dia telah benar, tapi boleh dibuktikan. Kita boleh test dia, kita boleh uji dia bahawa dia benar berlaku. Jadi ini yang membolehkan argumen kita itu berdiri. Hujah kita itu boleh berdiri kerana ia benar. Kita boleh membuktikan kebenaran, kita boleh membuktikan sumbernya. Kalau orang tanya kepada kita, kenapa saya berkata demikian? Kerana saya berkatakan demikian kerana saya ada sumber. Dan sumber saya ini tidak boleh dipersoalkan. Benar, inilah dia. Di Arkib Negara, nombor fail dia, sekian, sekian, sekian. Jadi, bayangkan kalau kita bercakap, kita berdebat, tiba-tiba dia cakap, saya ada bukti. Buktinya ialah saya mimpi malam tadi. Sudah. Jadi, ini yang selalunya. Ataupun dia kata, oh, saya baca dekat internet. Jadi, bila kita minta balik, dah tak ada dekat internet. Jadi, ini semua, saya kira merupakan satu cabaran. Cabaran bagi kita, bukan saja pelajar sejarah saja, tapi sesiapa saja. Mengapa? Kerana inilah yang mewarnai pandangan dunia kita. Jadi, saya selalu mengingatkan bahawa berhati-hati kita dengan masa lalu ini. Dalam penipuan masa lalu ini. Mengapa? Kerana kita tidak mahu kita berpegang pada dahan yang tak ada. Kita berpegang kepada satu fakta yang tidak wujud sebenarnya. Pandangan yang dicipta. Kita berpaut kepada pandangan yang dicipta. Maknanya itu sangat-sangat berbahaya, Haji. Ya, betul. Okay, jadi dalam konteks itulah, saya kira saya sangat berbesar hati dengan perbincangan kita pada hari ini. Mengapa? Kerana kita boleh mengenengahkan peranan Arkib untuk supaya orang lebih mengetahui bahawa di sinilah khazanah kita. Khazanah dalam konteks apa, Haji? Bagi saya, inilah khazanah kebenaran kita. Yang benar-benar. Yang kita boleh dapatkan. Dan saya kira kita seharusnya menggunakan itu dengan lebih baik. Bukan saja untuk kepentingan peribadi, tetapi untuk kepentingan kita sebagai sebuah negara bangsa. Saya rasa itulah kepentingan kita bersama, Haji. Okey, Prof. Merujuk pada Arkib Negara yang Prof katakan ini, memang Arkib Negara ini merupakan sebuah institusi yang menjadi penyimpan khazanah warisan bangsa. Bila kita sebut khazanah ni, kita bukan tengok pasal harta khazanah yang merujuk pada harta. Ilmu ataupun bukti apa yang berlaku masa lalu ada tersimpan di sini. Itu khazanah untuk mengarahkan perjalanan hidup kita, pentadbiran negara kita atau pembangunan negara kita itu berlandaskan kejayaan-kejayaan yang telah lepas, Prof. Jadi itu satu benda yang kita boleh buktikan dengan fakta-fakta yang ada tersimpan di Arkib Negara. Baik, Prof. Saya perbincangan nampaknya banyak benda yang kita nak tu. Kita dalam masa yang singkat ini banyak perkara lagi yang kita nak ketengahkan pada hari ini. Prof, kalau saya katakan bahawa sejarah itu ibarat guru yang membantu untuk memahami dan mengambil intibar daripada peristiwa lalu. Yang ini saya nak merujuk kepada rakyat, peranan rakyat. Prof. Rakyat dapat mempelajari sejarah negara, perjuangan dan susah payah perjuangan dulu untuk membangunkan negara kita, membebaskan negara kita dari belenggu penjajah. Sejarah juga dapat menceritakan tentang asal-usul bangsa Malaysia ataupun rakyat Malaysia yang ada pada hari ini. Persoalannya, Prof, adakah rakyat Malaysia atau generasi hari ini benar-benar dapat menghayati
apakah jasa dan pengorbanan generasi dahulu. Mereka berjuang demi untuk membina sebuah negara bangsa yang bebas dan merdeka sebagaimana yang kita nikmati hari ini. Mereka lahir tak perlu bawa angkat senjata, mengikat perut untuk menahan lapar kerana kesusahan masa itu, tetapi senangnya bangun pagi dah mungkin sarapan dah siap, mungkin kereta dah dihidupkan oleh pemandu atau masanya. Jadi bagaimana Prof melihat perkara ini? Silakan Prof. Terima kasih Haji. Saya rasa itu satu persoalan yang sangat menarik. Saya ingin membawa kepada satu perkembangan, ya. Perkembangan dalam konteks pemahaman kita. Sejarah ini sifatnya dua bagi saya. Sifatnya dia bersifat personal dan dia bersifat kolektif. Sesuatu yang kita lihat personal, maknanya kita pengalaman peribadi kita, dan pada masa yang sama kita juga lihat satu pengalaman yang bersifat berkumpulan kolektif. Seperti yang Haji katakan tadi, cabaran kita pada hari ini ialah bagaimana kita hendak mempunyai satu pengalaman kolektif yang bersama-sama dengan generasi terdahulu. Sedangkan kita tidak mengalaminya. Seperti Haji katakan tadi. Jadi golongan muda hari ini, dia tak memahami bagaimana susah payah, jerit perih, keringat orang tua dulu. Kalau hari ini, contoh kita lihat hari ini, macam mana kita nak menerangkan kepada generasi yang belajar PDPR ni, yang belajar PDPR ni tentang bagaimana kita bersekolah dulu. Nak kena berjalan kaki, berapa kilometer, contohnya generasi-generasi dahulu. Kan? Berapa kilometer jalan kaki, sekolah menengahnya kurang, cikgunya kurang, segala kekurangan. Kerana kehidupan mereka pada hari ini berbeza. Jadi pengalaman peribadi dia itu berbeza. Tidak sama dengan pengalaman berkumpulan masyarakat dahulu. Jadi dalam konteks inilah, saya kira merupakan tanggungjawab kita bersama untuk membina pengalaman itu saja. Supaya golongan ini memahami, merasai sekurang-kurangnya, ya, boleh melihat bagaimana suasana. Mereka tidak mengalami secara fizikal, tetapi dari segi mindanya mereka boleh menerjah, mereka boleh berimajinasi bagaimana sukarnya. Dalam konteks inilah pengalaman-pengalaman kolektif ini seharusnya selalu diperturunkan. Diperturunkan bukan sahaja melalui buku-buku, tapi dengan banyak perkara. Kalau hari ini contohnya, saya tahu Arkib Negara Malaysia banyak membuat liputan-liputan visual. Video-video lama kita tunjukkan, saya rasa kalau kita tunjukkan kepada anak-anak kita pada hari ini bagaimana rupa bentuk sekolah tahun 50-an, beranjat dia. Dia tak boleh bayangkan itu sekolah. Kan? Itu tapi itu yang harus kita tunjukkan. Mengapa? Ini yang saya katakan tadi. Untuk kita menunjukkan bagaimana kita telah bergerak sebagai sebuah masyarakat. Daripada titik A, kita boleh sampai ke titik sekarang ini. Itu yang paling penting. Kerana, sejarah ini sifatnya, semula jadinya ada 3. Pertama, dia bersifat progress. Sejarah ini boleh ditunjukkan sebagai satu yang bergerak ke depan. Yang pertama. Kedua, sejarah ini bersifat proses. Kita menunjukkan proses-proses yang berlaku. Dan yang ketiga, sejarah ini selalunya bersifat romantis. Selalunya kita ni bersifat romantis saja. Suka tak suka. Kita selalu kata, bestnya hidup zaman dulu, mandi sungai. Tapi kita cakap dengan anak kita, sungai dah tak ada. Kan depan mata dia tak ada sungai dah. Anak kita sekarang nak keluar rumah pun tak boleh. Kan, dia zaman kita lain. Jadi bagaimana kita nak menunjukkan progres itu? Walaupun kita romantik. Jadi dalam konteks ini, saya kira cabaran bukan sahaja kepada masyarakat muda, tetapi kita juga untuk kita membolehkan kolektif experience ini, pengalaman bersama ini dirasai oleh semua. Jangan kita asingkan pengalaman itu. Di sini saya suka melihat, contohnya jika lebih banyak Arkib Negara boleh mainkan peranan, pengalaman ini ditunjukkan kepada pelajar.
supaya benda itu hidup depan mata dia. Maknanya bila kita berkata, kita ada rujukan visual tentang apa yang kita katakan. Kan? Kalau hari ini saya rasa anak murid dah tak kenal papa hitam dah. Kapur tak kenal dah. Kan? Papan batu, Kita dulu, bukan papan batu dia panggil. ya, papa batu semua dan sebagainya. Saya awal rasa lagi. memang tak ada. Jadi itu semua saya kira merupakan pengalaman peribadi yang mesti kita terjemahkan kepada kolektif, Haji. Dalam konteks inilah saya melihat masyarakat Malaysia sedikit sebanyak mempunyai kesedaran ke arah itu. Tetapi perlu digemblengkan lagi. Mengapa? Kerana kita pelbagai sifatnya. Kerana kita pelbagai etnik, pelbagai kepercayaan. Jadi ini yang menjadikan kerencaman itu menjadikan cabaran itu lebih tinggi bagi kita. Okay. Saya stop di situ aja ya. Ya, okey Prof. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, saya nak maklumkan kepada pendengar, penonton kita FB Live Hakik Negara, boleh mengemukakan soalan lah Prof lah. Kalau ada yang ingin bertanya sesuatu mengenai tajuk perbincangan kita pada hari ini, sejarah dan hala tuju negara. Jadi tak ada masalah Prof lah kalau ada. Sangat-sangat dialukan Ji, sangat-sangat dialukan untuk kita boleh melakukan perbincangan. FB Live di luar sana untuk mengemukakan soalan dari semasa ke semasa. Okey, baik Prof. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada hari ini. Saya nak menyentuh tentang soal jati diri ni Prof. Sebab sekarang ni saya tengok soal jati diri ni kurang diberi penekanan dalam kehidupan harian. Jadi dalam soal pembentukan jati diri, mengingatkan apa yang telah berlaku, itu penting Prof. Mengingatkan peristiwa berlaku yang masa lalu itu penting untuk membentuk kepribadian sesuatu masyarakat atau individu. Jati diri ini dikatakan boleh melahirkan warga yang lebih prihatin dan bertanggungjawab kepada negara Prof. Jadi hari ini kita tengok dalam media sosial banyak pelakuan-pelakuan yang boleh mencacatkan imej negara itu sendiri. Jadi contohnya Prof, dalam penghayatan hukum negara dan perlembagaan dikatakan boleh mengembalikan jati diri anak Malaysia yang sebenar. Dalam soal ni Prof, bagaimana sebuah negara bangsa boleh bergerak sejajar dengan suasana semasa sekarang ini Prof? Apa pandangan Prof? Saya rasa ia merupakan satu topik yang sangat menarik Haji. Apabila kita bercakap tentang jati diri ini. Tapi saya ingin mengulas dari sudut yang berbeza sedikit. Saya ingin mengulas dalam konteks salah satu perkara yang penting dalam sejarah, iaitu kita bercakap tentang konteks. Dalam konteks hari ini, apakah yang dimaksudkan sebagai jati diri dan bagaimana ia perlu dikukuhkan? Bermaksud, norma dan value kita berubah, sistem nilai kita berubah. Dan perubahan itu akan dipengaruhi oleh perkembangan sosial kita. Sudah tentu. Tetapi jati diri kita itu kukuh seharusnya. Kukuh dalam konteks apakah tunjangnya. Kalau kita ambil contoh rukun negara yang seharusnya menjadi satu asas kepada kita sebagai seorang warga negara Malaysia. Dalam konteks inilah bagaimana untuk kita memperkukuhkannya. Kita memerlukan imajinasi, kita memerlukan inovasi Haji ya, dalam konteks itu. Bermaksud hari ini bagaimana untuk kita mendekati generasi yang jauh. Kita rasakan mereka jauh daripada jati diri ini. Mengapa? Kerana kita berdepan dengan satu zaman, satu era yang tidak dilalui sebelum ini. Keterbukaan informasi. Jadi bagaimana itu boleh mungkin menjadi sesuatu yang boleh mendatangkan faedah kepada kita. Di sini saya ingin mencadangkan supaya kita bersifat imajinasi dan inovatif dalam mendekati golongan muda contoh. Dalam konteks bagaimana kita boleh mengenengahkan, kalau Haji katakan tadi, dalam konteks sosial media, dalam konteks TikToknya, hari ini generasi TikToknya, tapi bagaimana kita boleh mendekatinya dengan bahasa yang lebih mudah difahami oleh mereka. Itu saya rasa sangat penting. Okay? Itu saya rasa sangat penting kerana
kita melihat perkara-perkara ini merupakan suatu asas. Kerana kehilangan jati diri ini akan menjadikan kita hilang. Seperti yang saya katakan tadi, Haji, kalau kita melihat asasnya personal experience, pengalaman pribadi. Jika pribadinya ini sudah hilang, tunjangnya apa yang kita nak dapat lagi daripada kolektifnya? Kita akan hilang. Jadi pengukuhan jati diri ini haruslah berlaku. Dan bagaimana? Ini penting ya, Haji. Kebiasaannya kita mengatakan sejarah ini memori sosial. Sebelum kita mendapati dia sebagai sejarah, kita merupakan satu memori sosial. Memori sosial ini sebenarnya yang lebih banyak menguasai pemikiran kita. Jadi lebih banyak kita membina tentang jati diri ini melalui pembentukan memori-memori sosial supaya setiap individu ini merasakan bahawa mereka itu merupakan sebahagian daripada masyarakat kita. Itu saya kira amat penting. Mengapa mereka tidak merasakan? Kerana mereka merasakan mereka itu keluar, terpinggir. Kita tidak membawa mereka masuk. Jadi pengukuhan ciri-ciri rukun negara contohnya, dengan cara yang betul, pendekatan yang benar, saya kira akan membawa kita kepada pembinaan jati diri yang baik untuk generasi kita pada masa akan datang. Okey, terima kasih Prof. Kita teruskan dengan persoalan seterusnya. Kali ini saya nak bawa Prof untuk satu pemahaman tentang perpaduan di negara kita, Prof. Yang kita kira pada akhir-akhir ini nampak macam ada satu ketegangan yang kita lihat berpunca, kalau maafkan saya lah, berpunca daripada parti-parti politik itu sendiri. Maknanya perpaduan di negara ini banyak berpunca daripada kesefahaman antara parti politik itu sendiri. Jadi ramai dari kalangan masyarakat mengatakan yang bahawa penekanan pendidikan sejarah hanya tertumpu kepada kesedaran sejarah semata-mata. Macam kita tengok di sekolah, dulu masa kita sekolah, Prof, yang dulu masa kita sekolah, cikgu ataupun mengajar ambil buku teks sejarah baca, anak murid salin. Jadi itu sistem yang menyebabkan sejarah itu tidak berkembang, Prof. Jadi kita diminta dihafal faktanya, tahunnya atau sebagainya. Itu saja. Tidak ditafsirkan apa yang berlaku dalam peristiwa seperti yang kita bincangkan hari ini. Jadi ramai yang berpendapat bahawa penekanan pendidikan sejarah itu tertumpu kepada kesedaran sejarah, toleransi, kepekaan masyarakat terhadap masa depan negara. Itu saja. Sedari teorinya saja kalau kita nampak. Namun penghayatan sebagaimana yang dilahirkan zaman Allahyarham Tun Abdul Razak, rukun negara dan kelahiran perlembagaan persekutuan, dan dikatakan sebelum itu ada istilah kontrak sosial, kontrak yang tidak bertulis dan persefahaman antara kaum. Jadi yang ni kita perlu ketengahkan dan kita perlu terapkan dalam pendidikan sejarah yang kita ada hari ini, Prof. Sebagaimana negara-negara lain, maju lain yang menggunakan sejarah sebagai satu asas untuk membina kesepakatan dan perpaduan dalam kalangan rakyat negara itu sendiri. Supaya kalau di Malaysia, kita tak nak peristiwa rusuhan 1969 itu kembali berulang disebabkan ketegangan antara kaum. Jadi bagaimana Prof melihat bahawa pentingnya pendidikan sejarah itu sebagai asas untuk melahirkan persefahaman dan perpaduan di negara ini, Prof? Silakan, Prof. Terima kasih, Haji. Saya rasa ia merupakan satu soalan yang sangat baik, Haji, untuk kita melihat cabaran bagaimana sejarah itu digunakan, pengajaran daripada sejarah. Okay? Selalunya saya selalu mengatakan bahawa sejarah ini sifatnya tulen, dan bagaimana kita mengambil pengajaran daripada itu yang selalunya kita kepentingan sejarah itu. Dalam konteks itu, bagaimana kita boleh membina kepentingan itu. Apabila kita bercakap tentang bagaimana sejarah boleh menjadi asas perpaduan, seharusnya cabaran kita pada hari ini ialah bagaimana, saya kembali kepada apa yang saya katakan tadi. Bagaimana kita sebenarnya tidak lagi berpijak kepada asas.
asas dalam konteks pembentukan kita sebagai sebuah negara bangsa. Kita tidak memahami mengapa contohnya perlembagaan kita ditulis sedemikian. Mengapa perkara ini dimasukkan dalam perlembagaan dan sebagainya. Kalau kita mengambil perlembagaan itu sebagai satu asas kita sebagai sebuah negara. Sebagai satu asas kita sebagai sebuah negara bangsa. Sebagai asas kita sebagai seorang warga negara. Maknanya kita kembali kepada perlembagaan kita. Dalam konteks ini, pemahaman itu harus diberikan dengan lebih jelas saja. Supaya kita menerima hakikat bahawa inilah asas kita. Inilah kerangka kita. Saya selalu berdebat, kadang-kadang orang kata bertegang urat leher dengan kawan-kawan, bukan saja di Malaysia tapi juga di luar negara. Apabila saya mengatakan, kita harus menerima hakikat bahawa setiap negara bangsa itu mempunyai cirinya yang sendiri. Begitu juga kita dengan Malaysia. Apa berdirinya kita, perlembagaan kita. Hormati itu, terima hakikat itu. Saya rasa itu merupakan asas kepada kita. Maknanya, jika kita bercakap tentang kebebasan, Haji, contohnya, ya, kebebasan kita tidak sama dengan kebebasan yang diberikan definisi di Amerika. Kebebasan kita itu kebebasan dalam konteks kita di Malaysia. Yang telah dirangkumkan, diletakkan dalam kerangka kita. Jadi pemahaman kerangka inilah yang harus disemai, diajar, dibina pemahamannya kepada rakyat jelata. Dan dalam konteks inilah sejarah memainkan peranan yang amat penting untuk kita memahami bagaimana kerangka ini dibina. Kerana amat sukar untuk kita mempertahankan kerangka itu jika kita tidak memahaminya. Itu yang berlaku. Okay? Jadi pemahaman kerangka itu membolehkan kita memberikan alasan kita boleh memberikan hujah kita mengapa kita menjadi sedemikian. Seperti Haji katakan tadi. Mengapa ini sifatnya kita, kepelbagaian kita ini. Okay? Kontrak sosialnya kita, persetujuan yang kita capai, apa yang boleh kita terima, apa yang boleh tidak kita terima. Bagaimana dalam amalan sosial kita, itu merupakan amalan kita di negara ini. Ia mungkin tidak menjadi amalan di negara lain, tetapi itulah amalan kita. Itulah peraturannya dari segi nilai kita, dari segi norma kita, dari segi budaya kita. Dan akhirnya ia menjadi undang-undang kita. Jadi dalam konteks ini saya percaya pendekatan melalui sejarah. Pendekatan sejarah mampu, bagi saya, mampu untuk mempertahankan kerangka itu. Dan pertahanan kerangka ini amat penting untuk kita bergerak sebagai sebuah negara bangsa dalam membina kepelbagaian itu. Maknanya kita telah menerima kepelbagaian itu. Kita telah membuktikan kita boleh hidup dalam kepelbagaian itu. Tetapi mengikut kerangka kita. Itu yang perlu kita pertahankan. Jadi saya kira sejarah tidak lagi, kalau balik kepada bahagian pertama persoalan Haji tadi, sejarah bukan lagi tentang fakta semata-mata. Pengajaran sejarah yang harus diajar kepada pelajar bukan lagi ingat peristiwa, ingat tokoh, ingat tahunnya, ingat tempatnya. Tidak. Sejarah itu mesti dilihatkan kewujudannya, progresnya, di depan matanya, diterangkan. Ini yang akan membawa mereka hidup dalam imajinasi itu. Jadi saya selalu mengatakan, untuk kita memahami sejarah, kita mesti mempunyai imajinasi yang tinggi. Kita mesti mempunyai imajinasi yang tinggi untuk kita bergerak. Untuk kita menggunakan fakta yang kita dapat. Untuk kita mengolahkan fakta. Untuk kita menjadikan dia sebuah cerita yang berguna. Bukan saja untuk individu, tapi untuk masyarakat. Jadi sejarah itu saya merupakan satu elemen yang paling penting dalam kita membentuk perpaduan. Dalam kita, kerana dapatan-dapatan itulah, pengajaran-pengajaran itulah yang akan diberikan oleh sejarah kepada kita. Okey, baik Prof.
Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Prof tadi. Sejarah itu bukan sekadar menghafal atau mengingatkan sesuatu fakta. Tapi dia lebih kepada imajinasi kita. Kalau kita buat macam ni, macam mana jadi? Jadi itu kita kena persiapkan diri kita. Dan satu lagi Prof, saya kira kita kena akur. Malaysia ni adalah sebuah negara yang majmud. Maknanya kita belajar sejarah, kita membentangkan sejarah, kita menghayati sejarah, mengambil pentibaran daripada sejarah, mengikut kerangka kita. Jadi kita tak boleh tengok negara luar atau negara lain yang kerangka dia berbeza dengan kerangka yang ada dalam negara kita. Baik Prof, saya teruskan juga sementara tu kepada sekali lagi saya ingatkan kepada penonton-penonton di luar sana yang mengikuti siaran melalui FB Live resmi Akib Negara, boleh mengumpulkan soalan dari semasa-semasa. Just tarik saja, nanti kita pick upkan soalan tu dan kita majukan kepada Prof. Jadi Prof, saya nak bawa Prof kepada satu kenyataan yang pernah dikeluarkan oleh Yang Amat Bahagia Tun Dr. Mahathir sendiri, bahawa sejarah banyak memberi pengajaran yang berkait rapat dengan jatuh bangun sebuah bangsa dan negara. Dengan mengetahui sejarah negara sendiri, kita boleh merancang masa depan negara kita dengan lebih baik dan berkesan. Pembinaan sebuah negara bangsa pada hari ini hanya boleh dicapai melalui penelitian, pembentukan masyarakat Malaysia sejak dahulu lagi. Sejarah juga mampu menjadi medium integrasi kaum untuk membentuk negara bangsa Malaysia yang berdaulat. Apa pandangan Prof mengenai kenyataan yang pernah dikeluarkan oleh Yang Amat Bahagia Tun Dr. Mahathir ini? Adakah terbukti bahawa aspek pembinaan negara bangsa itu dapat dizahirkan melalui pemahaman sejarah yang mendalam oleh sesuatu bangsa itu sendiri? Silakan Prof. Terima kasih Haji. Saya merasakan ia merupakan satu pernyataan yang sangat tepat kalau kita melihat dalam konteks kita pada hari ini. Santomayor, seorang sejarawan, selalu mengatakan bahawa sebuah bangsa yang tidak belajar sejarah akan mengulangi kesilapan. Dan itulah yang kita lihat. Okay? Bermaksud dalam konteks ini yang seperti yang Tun katakan tadi, yang Haji nyatakan, bahawa kita sebagai sebuah negara bangsa seharusnya belajar daripada dapatan-dapatan dahulu. Bagaimana kita hendak bergerak sebagai sebuah negara bangsa yang pelbagai, yang kerencamannya, kepelbagaian kita merupakan satu yang kelebihan kita. Sudah tentu ada kurang, ada cabarannya, tetapi bagaimana masa lalu itu mengajar kita memperbaiki diri kita sebagai sebuah bangsa. Dalam konteks ini, saya merasakan bahawa pengajaran sejarah bukan sahaja penting dalam kita memahami kita pada hari ini, tetapi dalam kita membina visi masa depan. Maksudnya dalam konteks begini, bagaimana masa depan yang kita mahukan, sudah tentu kita dapati ia daripada dapatan sejarah kita. Pengalaman masa lalu kita yang mengajar kita ke mana kita hendak tuju. Apakah kekurangan yang perlu kita atasi? Apakah kelebihan yang perlu kita kurangkan untuk kita duduk, orang kata berdiri sama tinggi, duduk sama rendah antara satu sama lain. Boleh kita memahami betul ansur. Dalam konteks inilah pengajaran-pengajaran masa lalu itu seharusnya kita ambil. Dan bagi seorang pemimpin, seharusnya dapatan-dapatan lalu inilah yang digunakan landasan. Cermin belakang yang harus kita lihat, yang mengingatkan kita pada masa hadapan. Untuk kita melihat masa depan ni, kalau kita bawa kereta pun, kita selalu tengok ke belakang. Untuk memastikan kita berada di tahap yang benar. Seperti yang Tun katakan tadi, kita melihat bahawa pembinaan negara bangsa itu bukan satu yang baru. Bukan satu yang mudah. Dia merupakan satu proses yang panjang. Sudah tentu ada jatuh bangunnya, tapi bagaimana kita bergerak sebagai satu itu amat penting. Dan inilah dapatan sejarah. Okay? Dan di sinilah
kepentingan sejarah untuk kita memahami masa-masa lalu yang boleh kita jadikan iktibar. Bukan sahaja di kalangan kita, tetapi juga mungkin negara-negara bangsa lain yang boleh kita pelajari. Tetapi seperti Haji katakan tadi, mengikut acuan dan kerangka kita. Itu yang paling penting bagi kita, Haji. Okey. Baik, Prof. Ada satu perkara yang saya sangat tertarik tentang pengenalan wawasan di negara kita. Jadi, wawasan ini mengambil kira apa yang telah berlaku. Dan wawasan ini adalah satu strategi, vision yang strategik jangka panjang untuk panduan arah dasar yang luas, meliputi pelbagai aspek berkaitan dengan pembangunan negara dalam hubungan dengan perkembangan ekonomi dunia. Jadi, hala tuju sesebuah negara merujuk kepada agenda, matlamat dan objektif yang digunakan sebagai panduan untuk memandu sesebuah negara ke arah perubahan. Pembangunan adalah satu perubahan yang mencakupi. Kita ambil dalam konteks pembangunan, Prof, adalah satu perubahan yang mencakupi seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan dan budaya itu sendiri, Prof. Jadi pada pendapat Prof, apakah yang boleh dikaitkan antara sejarah dengan wawasan? Hala tuju perubahan dan juga pembangunan negara. Jadi wawasan ini besar, Prof. Seperti wawasan 20, wawasan pembangunan dasar, wawasan negara. Jadi macam mana perkaitan sejarah dengan wawasan yang dibina ini untuk menentukan hala tuju dan perubahan pembangunan negara kita sendiri? Silakan, Prof. Terima kasih, Haji. Saya rasa itu merupakan satu isu yang Haji bangkitkan dan merupakan sesuatu yang seharusnya lebih banyak diperdebatkan, diperkatakan. Hubungan di antara visi masa depan dengan masa lalu itu. Bagaimana kita nak menghubung kaitkan kedua-duanya. Saya melihat begini, Haji. Visi itu selalunya dicipta di atas pengalaman masa lalu. Bermaksud, kita hendak memperbaiki kehidupan kita daripada titik A kepada titik B. Dan ini yang akan mengubah hala tuju negara. Contohnya, saya mengambil dasar ekonomi baru yang mempunyai visi yang jelas. Dua visi dia. Menghapuskan kemiskinan dan juga menyusun semula masyarakat. Mengapa visi ini dibina? Kerana pengalaman kita pada 13 Mei. Apa pengalaman kita? Pengalaman kita melihat bahawa bagaimana ekonomi yang berasaskan kaum ini sudah berbahaya kepada kita. Bagaimana jurang ekonomi di antara kaum boleh mendatangkan sesuatu yang sangat negatif kepada perkembangan masyarakat. Bagaimana jurang di antara sosial juga memberi kesan kepada pembangunan negara. Dalam konteks inilah visi dasar ekonomi baru itu dicipta. Selepas itu kita melihat bagaimana kita bergerak ke arah itu. Kemudiannya, saya rasa paling terkenal kita ialah dengan wawasan 2020. Okay. Di mana kita melihat, kita bergerak daripada tapak dasar ekonomi baru itu kepada tapak sesuatu yang berbeza. Di mana kita melihat kita sebagai sebuah masyarakat. Dalam konteks ini, saya ingin menekankan lagi, kalau kita lihat daripada dapatan-dapatan sejarah yang lalu, walaupun kita mengatakan kebanyakan visi, kebanyakan pembangunan itu bersifat ekonomi sifatnya, tetapi pendekatan yang diambil oleh Malaysia itu selalunya mempunyai serampang banyak mata. Terutamanya dalam konteks sosial. Bagaimana kita mendekati persoalan ini, selalunya kita mendekatinya melalui persoalan pendidikan. Kita melihat bagaimana peningkatan ekonomi ini seharusnya bergerak selari dengan peningkatan sosial. Jadi kita melihat
mobiliti masyarakat kita. Pergerakan masyarakat kita bukan sahaja didefinisikan melalui pergerakan ekonomi, tetapi juga melalui pergerakan sosial. Jadi sebab itu kita melihat, kalau saya selalu mengatakan, saya tidak malu mengatakan saya merupakan anak dasar ekonomi baru. Ini saya selalu mengatakan saya merupakan dengan bangga. Saya mengatakan saya merupakan hasil daripada visi itu. Kalau tidak, mana mungkin Haji, sebagai sebuah keluarga yang boleh dikatakan miskin, ibu dan ayah yang tidak berpelajaran, tidak menikmati berjalan secara normal, tidak mengenal huruf, tapi anaknya boleh dapat PhD. Ia berlaku kerana dasar. Dasar dalam konteks kerajaan yang mempunyai visi supaya masyarakat ini maju. Itu saya kira sesuatu yang kita belajar daripada masa lalu. Jadi dalam konteks ini, kita melihat bagaimana seperti yang saya kata tadi, kelompangan-kelompangan ini diisi oleh visi-visi tertentu. Jadi dalam konteks ini, sebab itu visi ini penting untuk kita membina satu hala tuju, direction yang jelas. Ke arah mana masyarakat kita hendak bergerak. Dan dalam konteks inilah sejarah memainkan peranan lagi. Untuk kita pastikan bahawa apabila kita bergerak mengikut visi ini, kita bergerak mengikut landasan sejarah yang benar. Bukan kita bergerak di atas sejarah yang tidak benar. Jadi sejarah yang benar ini akan membantu kita membina visi dan mencapai visi yang lebih baik. Saya rasa itu amat penting. Dalam konteks inilah sejarah mesti diguna pakai. Dalam kita membina gambaran mengapa visi ini penting. Jika kita menyalahgunakan sejarah, saya takut kita akan membina satu visi yang tidak lengkap. Yang akan memberikan kesan yang sangat negatif. Jadi, saya kira balik semula kepada perbincangan kita hari ini. Sejarah itu menjadi asas saja. Mesti menjadi landasan kita, asas kita, tunjang kita dalam pergerakan kita bergerak pada masa hadapan. Okey, Prof. Kita sementara kita tengok ada pertanyaan daripada penonton kita, daripada Puan Asmal Laili Mustafa. Beliau bertanyakan, adakah pembentukan dan pembinaan negara bangsa di Malaysia sebenarnya telah terbentuk secara dasarnya, Prof? Itu soalan, Prof. Silakan, Prof. Boleh ulang semula ni? Okey. Pertanyaannya, adakah pembentukan dan pembinaan negara bangsa di Malaysia sebenarnya telah terbentuk secara dasarnya, mana adakah telah terbentuk pembinaan negara bangsa dan juga di Malaysia ni, Prof? Okey, terima kasih Haji. Saya rasa soalan yang baik. Bagi saya, kita sebagai seorang rakyat Malaysia, pembinaan negara bangsa kita ini bermula apabila kita mencapai kemerdekaan. Ini beza kita dengan pengalaman-pengalaman di Eropah contohnya. Di Eropah itu pembinaan bangsa itu bermula lebih awal. Kita pula berbeza. Kita mendapat negara dahulu, baru kemudiannya kita mendapat bangsa. Mana kita mencapai kemerdekaan, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dengan pelbagai bangsa. Daripada situlah bermulanya pembinaan kita, kewujudan kita secara rasminya dalam membentuk negara bangsa kita. Yes, bagi saya itu telah berlaku. Kesedaran bangsa itu telah wujud lebih lama. Kesedaran tentang bangsa itu telah wujud lebih lama. Kesedaran untuk kita menjadi satu itu juga telah wujud sebelum merdeka, kita tidak nafikan. Okey, pembentukan dari segi parti politik, kerjasama politik dan sebagainya. Tetapi dia menjadi lebih rencang, lebih padat selepas kita mencapai kemerdekaan. Tetapi kesedaran tentang bangsa itu wujud lebih lama. Jangan salah faham. Nasionalisme itu telah wujud lama. Satu gerakan moden untuk kita. Tapi pada masa yang sama, bagaimana nasionalisme Malaysia itu terbentuk, itu satu yang berbeza. Sebelum ini kita membentuk nasionalisme yang
mungkin berasingan. Orang Cinanya, orang Indianya, orang Melayunya sebelum kita mencapai kemerdekaan. Okay? Kemudian kita bekerjasama dalam membina. Dan inilah, bagi saya, itulah asas-asas pembinaan negara bangsa kita. Okay? Dari sini yang saya katakan tadi, ini yang harus kita pelajari. Bahawa pembentukan inilah, persetujuan inilah yang menjadi dasar kepada kerangka kita. Apa yang ingin kita bentuk. Ini saya kira amat penting. Jadi, untuk kita pastikan ia kekal. Jadi, jangan kita nafikan bahawa kita masih lagi membentuk negara bangsa. Yes, benar. Kita memang melalui proses itu. Mengapa? Kerana pembentukan negara bangsa ini bukan sesuatu yang statik saja. Dia berevolusi. Dia berevolusi. Ratusan tahun. Kita baru mencapai mereka 60 tahun. Maknanya dari segi pembentukan negara bangsa, kita sangat muda dalam konteks itu. Sebagai sebuah negara bangsa. Tetapi kita ada kejayaan kita sendiri. Bagi saya, kita mampu membina acuan kita sendiri dalam pembentukan negara bangsa kita. Saya rasa itu kelebihan kita. Kita boleh menerima dalam kekurangan kita, kepelbagaian kita. Dan kita menerima itu sebagai kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Saya rasa itu amat-amat penting bagi kita. Sudah tentu banyak model, teori tentang negara bangsa. Tapi saya kira kita dalam Malaysia, seperti yang kita lihat, persetujuan sebelum kita mencapai kemerdekaan masih lagi merupakan asas dalam pembentukan kita sebagai sebuah negara bangsa. Okey, Prof. Saya harap Puan Asmalaili Mustafa berpuas hati dengan jawapan yang telah diterangkan oleh Prof sebentar tadi. Okey, Prof. Soalan nombor 2. Kita fokus soalan sekejap, Prof. Ya, tak apa. Soalan yang datangnya daripada saudara Nurul Supra. Pertanyaannya, Prof, sebagai seorang pendidik, adakah Prof yakin kandungan buku teks dan sukatan pelajaran subjek sejarah pada peringkat sekolah dan IPTA mampu memenuhi aspirasi pembinaan negara bangsa Malaysia, Prof? Boleh dapat, Prof? Boleh tak? Okey, silakan, Prof. Okey, terima kasih. Saya rasa di sinilah cabarannya, Haji, ya. Kerana kita melihat, saya rasa bila kita bercakap tentang national history sejarah nasional ini, selalunya kita melihat bahawa buku teks itu sebagai panduan, seolah-olah kitab besar. Saya kira itu merupakan sesuatu yang tidak tepat. Buku teks itu merupakan, bagi saya, adalah panduan maklumat asas kepada pemahaman kita tentang sejarah negara kita. Lebih banyak lagi yang harus kita lihat, kerana dia merupakan lebih kepada pengajaran dan pembelajaran, bukan pembinaan pengetahuan menyeluruh tentang sejarah. Jadi buku teks itu bagi saya merupakan asas saja. Okay? Untuk kita memahami asas-asas sejarah kita. Tetapi untuk kita memahami lebih lanjut, sudah tentu pembacaan yang lebih meluas diperlukan. Dalam konteks itulah buku-buku akademik selalunya dijadikan rujukan. Okay? Dan inilah yang akan membawa kepada pemahaman sejarah yang lebih luas. Jadi, dalam konteks itu, saya melihat amat sukar untuk kita membina sejarah daripada buku teks. Itu merupakan bukan pandangan sejarah. Itu merupakan lebih kepada, bagi saya, yang saya katakan tadi, lebih kepada memberitahu apa yang telah berlaku. Pandangan sejarah itu harus dibina dengan lebih rencam lagi. Okay, harus dibina dengan lebih banyak, pelbagai lagi bacaannya. Tetapi saya merasakan cabarannya ialah bagaimana kita boleh membina sebuah buku teks yang menepati untuk semua. Itu cabaran. Itu tidak nafikan. Berlaku di mana-mana saja. Okay? Tetapi saya melihat setakat ini, saya kira dia masih lagi berjaya, mampu untuk memberikan asas kepada apa yang telah berlaku di negara ini. Tetapi untuk kita membina kefahaman
Untuk kita membina penghayatan tentang sejarah, saya kira buku teks tidak mencukupi dia untuk kita membina penghayatan dan pandangan sejarah kita tentang negara kita. Okey, Prof. Saya mengesyorkanlah guru-guru dan juga pengkaji sejarah supaya datang ke Arkib Negara lah untuk melihat kepelbagaian sumber maklumat yang ada di sini, Prof. Jadi kalau kebergantungan kita kepada buku teks saja, maka saya percaya aspirasi ataupun roh kepada sejarah itu untuk membentuk satu negara bangsa mustahil untuk dicapai. Sebab pengetahuannya ataupun maklumatnya sangat terhad. Jadi kita kena usahakan untuk kepelbagaian maklumat untuk mengukuhkan lagi sumber yang kita ada. Jadi Prof, saya nak lanjutkan sedikit dalam tentang ekonomi yang terbentuk di Malaysia ni. Dia berasaskan peristiwa yang paling signifikan dalam sejarah kita, Prof. Saya kembali semula kepada selepas 13 Mei dibentuk dasar ekonomi baru dalam tempoh untuk 30 tahun. Jadi selepas peristiwa 13 Mei, setelah mengambil kira rusuhan yang terjadi, jadi ekonomi sebelum 1969 adalah amalan ekonomi bebas. Ekonomi bebas diberi keutamaan dan ini telah membawa kepada ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum pada masa itu. Pasaran bebas tidak boleh dibiarkan untuk mencari haluannya sendiri. Sebaliknya, campur tangan kerajaan amat penting dalam dasar pembangunan negara. Dalam konteks ini, DAB telah memainkan peranannya semangat dan falsafah dasar ekonomi baru. Lanjutan daripada dasar ekonomi baru iaitu dasar pembangunan nasional telah diperkenalkan pada tahun 1991 hingga 2000. Dasar wawasan negara 2001-2010 sehingga kepada pembentukan wawasan 2020. Dan kini diilhamkan pula wawasan kemakmuran sehingga 2030. Kalau saya katakan bahawa dasar dan wawasan yang diperkenalkan itu boleh menjadi pencetus idea kepada penyusunan semula masyarakat supaya berlakunya keseimbangan. Berlakunya keseimbangan dalam sistem sosial, ekonomi dan politik. Bagaimana pandangan Prof dalam perkara ini? Rangkuman sosial, ekonomi dan politik, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih Haji. Saya rasa itu merupakan satu pandangan yang sangat baik. Kalau kita melihat kepada kebanyakan visi kita, dasar-dasar yang diberikan oleh negara sememangnya merupakan bagi saya pengalaman sejarah yang melahirkannya. Kita melihat mengapa dasar ekonomi baru diperkenalkan kerana kita melihat selepas kita mencapai kemerdekaan pada 1957 sehinggalah 1959, kerana kita mengamalkan dasar ekonomi laissez-faire, menjadikan jurang ekonomi di antara kaum itu menjadi semakin meluas. Dan ini sudah tentu merupakan kesan daripada zaman kolonial. Ini yang membawa kepada persoalan bagi saya mengapa rakyat, terutamanya orang Melayu, Bumiputera, merasakan bahawa mereka ketinggalan walaupun mencapai kemerdekaan. Bagi saya, kalau kita melihat dosa besar kolonialisme dari segi ekonomi di Malaysia ialah kerana kerajaan kolonial tidak membawa masuk orang Melayu penduduk asal ke dalam sistem ekonomi kolonial. Mereka diasingkan, dipinggirkan. Mereka yang dibawa masuk, migran-migran yang mengecapi kenikmatan ekonomi kolonial. Jadi selepas merdeka, kita dapati perkara itu berterusan. Sehinggalah kepada peristiwa berdarah 13 Mei 1969.
Dalam konteks inilah saya rasa mengapa seperti yang Nasir katakan tadi, dasar ekonomi baru, dasar pembangunan negara, hinggalah kepada terkini kemakmuran bersama itu bukan sahaja mementingkan tentang ekonomi, tetapi untuk memastikan bahawa keadilan sosial berlaku. Itu yang paling penting. Bagaimana bukan sahaja tentang pembahagian kekayaan harus dinikmati bersama, tetapi tentang pengagihan sosial. Tentang nikmat sosial mesti dirasai oleh setiap kaum. Tidak boleh lagi kita melihat sesebuah kaum itu terpinggir. Seperti yang dasar ekonomi mahu tunjukkan bahawa tidak mungkin sebuah kaum itu dikenali kerana ekonomi. Kita mahu kepelbagaian. Jadi dalam konteks ini, saya merasakan kita memerlukan satu pendekatan yang kolektif. Itu yang ditunjukkan oleh kerajaan. Sebagai seorang ahli sejarah, saya merasakan ialah bagaimana kita hendak menentukan, menghubungkaitkan persoalan-persoalan ekonomi ini dengan persoalan-persoalan sosial, dengan persoalan-persoalan politik. Begitu juga dalam konteks hari ini, Haji. Saya selalu mengatakan bahawa bila kita melihat perubahan politik yang berlaku di negara ini, seharusnya kita memahami itu dari sudut kacamata perubahan sosial yang kita alami. Bermaksud, kalau kita lihat dengan kadar literasi kita semakin meningkat, dengan kita lihat kadar sosialisasi kita, information teknologi kita, dan sudah tentu itu akan mempengaruhi tingkah laku kita. Dan itu akan mempengaruhi tindakan politik kita. Jadi ini akan mempengaruhi ekonomi kita. Dan bagaimana kelakuan ekonomi ini akan mempengaruhi perlakuan sosial. Jadi amat sukar lagi untuk kita bergerak sebagai satu bangsa jika kita hanya menekan satu sektor saja. Kepelbagaian inilah yang seharusnya menjadi kekuatan kita. Dan saya kira itu sememangnya telah menjadi acuan kita pelbagai dalam konteks pembentukan visi-visi negara. Okey, terima kasih Prof. Ada satu pertanyaan daripada Haji Hasbullah bin Haji Mustafa. Pembinaan satu bangsa Malaysia masih dikatakan kurang berjaya ekoran persepsi kepelbagaian kaum yang tidak menghayati dan membaca sejarah sebelum ini, Prof. Boleh ulang balik sendiri? Okey. Pembinaan satu bangsa Malaysia dianggap masih kurang berjaya ekoran persepsi kepelbagaian kaum yang tidak menghayati dan membaca sejarah. Dan apakah pewujudan sekolah yang berasaskan bangsa, Prof, berasaskan kaum ni juga membawa kepada perkembangan semasa yang menjarakkan sikap perpaduan dan penghayatan sebagai rakyat Malaysia dalam sebuah negara yang sama. Mengapa pemimpin yang lahir semasa prasejarah tidak memainkan peranan, Prof? Tidak memainkan peranan mereka untuk menyatakan kebenaran ini. Kenapa tidak telus dan tidak dinyatakan ini, dan ini tidak dinyatakan. Dan ini merupakan ibarat api dalam sekam. Apa pandangan Prof pernyataan ini? Ada 2-3 soalan yang dikemukakan. Tapi pada asasnya benda yang sama, Prof. Tentang keadaan semasa hari ini yang dilihat sebagai punca kepada tidak menepati kehendak apa yang telah di negara ataupun pemimpin terdahulu buat. Silakan Prof. Okey, terima kasih Haji. Kalau kita melihat sememangnya cabaran cabaran dalam konteks pembinaan negara bangsa ialah membina kefahaman itu. Dan membina kefahaman bahawa kita mempunyai rangka kita yang sendiri. Setiap individu, saya meletakkan bukan bangsa, bukan apa, saya merasakan setiap individu seharusnya mempunyai kefahaman yang sama.
Okay. Dalam konteks inilah pendidikan memainkan peranan. Okay. Yang sudah tentu persoalan yang dinyatakan ini merupakan satu yang kita kata hangat diperkatakan, pembentukan vernacular school di Malaysia. Saya tidak mahu terjun dalam polemik ini dalam ketika ini, ya. Tetapi saya melihat bahawa bagi saya bukan persoalan sekolahnya, tetapi bagi saya persoalan kurikulumnya. Dalam konteks ini saya kira sekiranya sejarah itu diterima, dipakai, dihayati tanpa mengira vernacularnya, saya kira ia akan lebih mudah diterima pakai. Inilah cabarannya. Untuk kita membina satu sejarah yang boleh diterima pakai oleh semua, Haji. Terutama dalam konteks kita yang pelbagai ini. Dan dalam kita sebagai sebuah negara bangsa, kita masih lagi berdepan dengan cabaran ini. Masih lagi sedang mencari satu formula bagaimana sejarah yang boleh merangkumi semua itu dibina. Dan ia merupakan sesuatu yang dinamik bagi saya. Okay? Saya tidak melihat ia sebagai sesuatu yang mesti bergerak statik. Dan saya merasakan hari ini kita masih lagi berada di landasan yang tepat bercakap tentang collective history ini. Pengalaman bersama itu. Cabarannya ialah bagaimana kita hendak memuaskan hati setiap kumpulan. Dalam konteks inilah saya kira pemahaman sejarah itu saya kembalikan. Okay? Dalam konteks bagaimana ia harus dibina. Jadi, tidak perlu kita menuding jari kepada kumpulan tertentu. Saya kira yang lebih penting ialah bagaimana perlu kita mengukuhkan lagi kepahaman kita untuk masa lalu, bagi masa lalu itu untuk diberitahu kepada yang lain. Saya rasa itu yang paling penting. Bagaimana ia harus diterima. Saya rasa itu merupakan cabaran bagi kita. Sudah tentu kita memerlukan kompromi, kita memerlukan negotiation, perundingan dalam kita pembinaan itu. Itu kita tidak nafikan. Itu sebahagian daripada asam garam pembinaan sebuah negara bangsa. Tetapi saya percaya pendidikan masih lagi merupakan instrumen yang terbaik. Okay? Instrumen yang terbaik dalam memastikan penghayatan masa lalu itu tepat. Saya rasa itu merupakan platform wadah yang terbaik untuk kita membina. Saya tidak melihat wadah parti politik sebagai satu yang terbaik dalam kita membina hala tuju kita. Saya melihat pendidikan itu. Mengapa? Kerana di sinilah kepentingan yang seperti Haji katakan tadi. Kerana kita boleh berdialog. Kerana kita boleh berdebat dengan masa lalu. Kita boleh berhujah dengan masa lalu. Itulah kelebihan pendidikan, Haji. Saya kembali kepada Haji. Okey, terima kasih Prof. Di atas penerangan yang saya kira sangat jelas dan terperinci. Jadi kita teruskan kepada persoalan kita, Prof, sejarah dan hala tuju negara ni. Jadi persoalan saya masih lagi berminat dengan kata orang bila kita sesat di hujung jalan, kita kena kembali ke pakar jalan, Prof. Jadi kalau kita tersilap langkah masa lalu, kita akan kena perbetulkan masa hadapan, Prof. Jadi mengambil pelajaran daripada sejarah juga memberi iktibar dan teladan daripada kegagalan masa silam. Kita tak nafikan, Prof. Dalam sejarah kita ada kegagalan yang tercipta oleh kepimpinan ataupun negara kita sendiri pada zaman itu. Jadi dalam sistem demokrasi yang diamalkan di negara kita, Prof, mengambil teladan sebagai penambahbaikan untuk sesebuah negara adalah perlu supaya apa yang dikatakan macam saya kata tadi sesat di hujung jalan kembali ke pangkal jalan. Sebagai contohnya, Prof, ekonomi kolonialis feudal telah bertukar kepada ekonomi moden. Jadi persoalannya, Prof, adakah sejarah boleh dijadikan ejen reformasi? Ini reformasi, Prof. Perkataan reformasi sensitif, tapi dalam konteks ni reformasi
untuk membawa perubahan dalam perkara ini? Silakan Prof. Terima kasih Haji. Saya rasa apa yang kita katakan hari ini ialah bagaimana kita hendak bergerak dari satu fasa kepada fasa yang lain dalam konteks sejarah. Dan kalau saya mengatakan tadi, saya kata kalau kita melihat kepada semula, jadi sejarah itu sebagai satu yang bukan saja proses tapi progres, kita harus melihat itu. Di mana kita melihat bagaimana dapatan-dapatan lalu, kesilapan-kesilapan lalu. Dan saya kira setakat ini bagi mereka yang memerintah tidak menafikan ataupun secara umumnya mengakui bahawa wujudnya kelemahan-kelemahan dalam konteks kita mendepani masa lalu itu. Itu yang kita bermula dengan dasar ekonomi baru, contohnya. Okay? Bila kita mendapati bahawa sebelum ini kita gagal. Okay? Dan itu kita terima. Dan begitu juga dengan transformasi, dasar kemakmuran bersama dan sebagainya. Bermaksud, dalam konteks ini ialah sentiasa berlaku penambahbaikan. Dan ini penambahbaikan ini hanya boleh berlaku sekiranya kita memahami sejarah. Kita mendapatkan fakta yang betul dalam mengapa sesuatu peristiwa itu berlaku. Fakta yang tepat inilah yang membolehkan kita membina masa depan yang lebih baik. Di sini cabaran bagi sejarawan untuk memberitahu kepada mereka yang berkuasa bahawa inilah dapatan yang benar yang harus mereka terima, yang harus dijadikan landasan dengan faktanya bahawa pembinaan masa depan mesti berasaskan kepada fakta ini. Ini saya kira merupakan cabaran bagi sejarawan, orang seperti Haji, Arkib Negara, untuk kita membina kefahaman yang lebih padat, yang lebih jitu tentang masa lalu. Contoh, Haji, kalau saya katakan, bagaimana masa depan jika kita masih lagi berdepan dengan pandemik seperti COVID ini? Bahan-bahan yang kita simpan di arkib, contohnya, daripada pengalaman kita berdepan dengan COVID ini, akan boleh digunakan sebagai rujukan. Yang memberitahu kita bahawa adanya dapatan-dapatan duluan yang boleh memberikan kita tunjuk arah untuk kita lakukan perubahan. Jadi dalam konteks inilah mengapa pengkajian sejarah itu mesti lebih banyak digalakkan untuk kita mengkaji lebih banyak isu sosial kita, isu ekonomi kita, isu politik kita, supaya kita berdiri di atas landasan fakta yang tepat untuk kita membuat penghakiman bagi kita meletakkan visi pada masa yang akan datang. Itu saya kira amat penting, Haji. Kalau tidak, saya takut kita akan shooting in the dark, orang putih kata, menembak dalam gelap. Tak tahu ada tuju kita, mengapa? Kerana fakta kita tidak jelas. Jadi itu akan merugikan kita. Hilang peluru, silap-silap tertembak diri sendiri. Jadi itu saya kira amat penting. Jadi pemahaman masa lalu dengan fakta yang tepat akan membolehkan kita membina dan merencana masa depan yang lebih jelas. Okey, baik Prof. Saya tertarik yang tadi Prof gunakan istilah shooting in the dark tu, Prof. Jadi yang ni dia terpakai kepada semua pihak lah, Prof. Bukan kepada sejarawan saja. Golongan politik pun kena pakai jugalah. Shooting in the dark ni kan, takut membazir peluru. Kalau peluru tak apa, Prof. Mungkin nasib kena lah kan. Ni peluru, kalau peluru sebiji tu, takut silap-silap dia tembak dari sini. Okey, baik Prof. Satu saya nak buat pengumuman di sini bahawa Arkib Negara amat mengalu-alukan rakyat Malaysia, terutamanya frontliner ataupun orang-orang yang terlibat secara langsung dengan wabak pandemik COVID-19 ini. Kalau ada bahan, maklumat, gambar atau memori, pengalaman, boleh menyerah simpan kepada Arkib Negara. Sebagaimana yang Prof kata tadi, mungkin 50-100 tahun akan datang, bila ada berlaku apa-apa bencana, kita tak tahu Prof kan, bukan kita minta, tapi kemungkinan sebab dikatakan wabak dalam dunia ni berlaku setiap 100 tahun.
Saya tak tahulah, mungkin itu yang diviralkan. Itu mungkin betul lah. Macam flu, wabak flu, kita sendiri pun malaria kita pernah alami di negara kita. Jadi bahan-bahan ni penting untuk kita simpan dan kita untuk generasi akan datang melihat kembali apa persediaan negara, apa persediaan rakyat dan apa langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk mengekang daripada penularan wabak pandemik COVID-19. Baik Prof, kita pun masa tak banyak Prof, ada satu dua soalan lagi yang perlu kita huraikan dalam sejarah dan hala tuju kita ni. Okey Prof, saya merujuk kepada wawasan 2020 Prof. Sebab ini wawasan besar untuk mengeluarkan diri, mengeluarkan negara kita dari keadaan yang tidak apa kata kita tidak masih lagi terkesan dengan DEB dan juga Dasar Pembangunan Nasional. Jadi wawasan 2020 telah diperkenalkan dan diikuti dengan wawasan kemakmuran yang pada hari inilah merupakan satu usaha kesinambungan dengan dasar-dasar sebelumnya Prof. Kita fokus dengan wawasan 20 dan wawasan kemakmuran ini adalah penerusan kepada dasar yang sebelumnya. Jadi hala tujunya bersifat lebih jelas dan terarah, mengambil kira keadaan semasa. Dan wawasan 20 telah dicetuskan sendiri oleh Yang Maha Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1991 dan makan masa selama 30 tahun bermatlamatkan melahirkan sebuah negara maju dengan cara tersendiri. Yang menariknya, melahirkan sebuah negara maju dengan cara kita sendiri tanpa mengikut cara dan corak negara maju yang ada sekarang. Maknanya tanpa merujuk kepada negara lain. Macam Prof katakan tadi sebelum ni, dalam bentuk kerangka kita. Membentuk negara maju dalam bentuk kerangka kita sebuah negara yang majmuk. Mana penlibatan semua kaum perlu dalam memajukan. Bagaimana negara dapat memainkan peranan dan boleh merealisasikan kesinambungan masa silam dalam usaha mencapai wawasan ini dan pelibatan antara kerajaan dan rakyat secara keseluruhan. Mana kalau kerajaan saja tidak berjaya Prof, saya kira tak berjaya. Mana rakyat perlu terlibat sama dalam menjayakan setiap wawasan atau dasar yang dibuat oleh pemerintah negara kita. Macam mana Prof boleh huraikan tentang perkara ini? Silakan Prof. Terima kasih Haji. Sebenarnya saya tertarik dengan soalan yang Haji bawakan ini, terutamanya melihat dalam konteks dimensi rakyat. Okay? Dimensi peranan dan tanggungjawab yang harus dimainkan oleh rakyat itu. Dalam konteks inilah saya merasakan bahawa kalau kita melihat kepada dasar wawasan 2020, saya rasa perkara asas yang menjadi wawasan 2020 itu ialah pembentukan apa yang Tun Mahathir katakan, pembentukan bangsa Malaysia, negara tertinggi maju dan bangsa Malaysia. Dan dalam konteks inilah saya mengambil apa yang Haji katakan tadi, bangsa itu, dan saya hendak melihat tentang peranan rakyat. Jadi dalam konteks inilah saya kira seharusnya dengan pembangunan sosial yang kita ada, peningkatan pendidikan, peningkatan taraf sosial kita, seharusnya kita mempunyai masyarakat yang lebih berpengetahuan, informed society, kita katakan. Dalam konteks inilah, dan apabila kita mengatakan kita mempunyai sebuah masyarakat yang lebih berpengetahuan, bermaksud dalam konteks sejarah ini, saya melihat bahawa bagaimana sejarah itu menjadi asas pengetahuan mereka. Bermaksud mereka mengetahui apa yang mereka mahukan dan mereka memahami mengapa mereka menuju ke arah itu. Dan itu merupakan tanggungjawab rakyat. Bukan sahaja pihak kerajaan, saya rasa pihak kerajaan sudah tentu menjalankan apa yang mereka lakukan. Memberikan penerangan tentang wawasan 20 dan sebagainya. Jadi sekarang ini bebannya, tanggungjawabnya kepada rakyat seperti yang Haji katakan tadi, untuk menjalankan peranan mereka. Sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab untuk mengetahui contohnya dengan lebih lanjut. Apakah itu yang dimasukkan sebagai wawasan 2020 ataupun dengan yang lebih penting lagi, memperkayakan diri mereka dengan ilmu pengetahuan. Saya rasa ini amat penting. Informed society amat penting. Mengapa? Kerana kita tidak mahu negara bergerak tetapi rakyatnya tertinggal lagi. Okay?
Itu satu yang amat kita takuti. Maknanya kita mencapai kepada satu tahap negara maju, tetapi rakyatnya kita lihat mundur. Mikirnya. Itu yang saya rasa satu yang cuba kita larikan. Dan inilah cabaran kita sebagai rakyat. Jadi tanggungjawab kita, saya tidak mengatakan hak di sini aja. Saya mengatakan ia merupakan tanggungjawab kita. Bukan saja bersifat kolektif tetapi bersifat personal, individu, untuk kita mempelajari sejarah itu. Itu merupakan tanggungjawab kita. Untuk kita mempersoalkan dapatan-dapatan duluan, mempersoalkan ahli politik dan sebagainya, itu merupakan tanggungjawab kita. Jika pihak rakyat menjalankan tanggungjawab ini, saya percaya kita akan mencapai visi ini dengan lebih mudah. Mengapa? Kerana kebertanggungjawaban itu jelas ditanggung oleh rakyat. Dan itu akan menjadikan pihak kerajaan ataupun mereka yang berkuasa akan lebih alert, saya rasa, tentang perubahan-perubahan yang mereka mahu lakukan. Jadi saya menyeru kepada rakyat, kepada saya sendiri dan yang lain, supaya kita memperkayakan pengetahuan kita, terutamanya tentang masa lalu. Okay? Untuk kita memahami mengapa kita berada di sini pada hari ini. Itu merupakan tanggungjawab kita. Mengapa? Kerana kita mesti berhujah, memberitahu generasi akan datang tentang keputusan yang telah kita buat. Kerana ia akan memberi kesan kepada mereka. Terima kasih, Haji. Okey. Sangat menarik, Prof, penjelasan Prof tu. Sebab satu kenyataan yang Prof katakan tadi, kita nak bagi tahu generasi akan datang kepada anak cucu kita, mengapa kita berada di sini. Ya. Kita telah buat keputusan, ini saya bercakap tentang rakyat. Kan? Kebertanggungjawaban rakyat kepada negara. Jadi kita kena tanya, kenapa saya berada di sini? Maknanya kita telah buat keputusan yang kita bersama-sama ingin berada dan ingin menjadi warga negara Malaysia. Jadi tanggungjawab itu kita kena laksanakan. Baik, Prof. Soalan terakhir ataupun perkara yang kita nak bincangkan yang paling akhir sekali tentang isu sekarang ni, Prof. Hakikatnya, Prof, hari ini pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita dan dunia keseluruhannya adalah suatu musibah yang perlu ditangani bersama oleh semua pihak. Sama ada pihak kerajaan, saya rasa kira kerajaan telah memainkan peranan, pembangkang, Prof, perlu memainkan peranan juga, NGO dan juga kita sebagai rakyat Malaysia perlu berganding bahu untuk keluar dari situasi yang genting ini. Kita perlukan satu mekanisme yang terbaik seperti Pelan Pemulihan Negara, Prof, yang diperkenalkan oleh kerajaan supaya negara dapat kembali ke zaman kegemilangan dan kemakmuran bersama. Yang ini yang dicita-citakan oleh semua rakyat Malaysia dan semua pihak yang terlibat di negara kita. Hari ini kita tengok macam-macam dari segi masalah sosial, masalah ekonomi, rakyat kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan. Jadi semua orang melihat untuk kembali ke zaman kegemilangan dan kemakmuran bersama, Prof. Jadi pertanyaan saya, Prof, bagaimana pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara dan dunia sekarang ini dikatakan boleh mengubah hala tuju sesebuah negara termasuk negara kita, Malaysia. Mungkin Prof mempunyai pandangan tersendiri mengenai perkara ini. Silakan, Prof. Terima kasih, Haji. Saya rasa satu soalan yang sangat-sangat tepat pada masa ini. Kalau kita melihat kepada dapatan-dapatan duluan tentang peristiwa sejarah, bagaimana kita, seperti yang saya katakan pada peringkat awal, bagaimana hala tuju negara kita selalunya berubah selepas kita melalui peristiwa-peristiwa besar yang memberikan kesan dari segi ekonomi, politik ataupun sosial kepada kita. Dan kita lihat ketika ini sudah hampir 2 tahun, COVID-19 memberikan kesan kepada sosial kita, kepada ekonomi kita dan kepada politik kita. Dan sudah tentu saya kira ini akan mempengaruhi bagaimana kita bergerak pada masa yang akan datang. Sangat-sangat saya kira akan mempengaruhi hala tuju kita
Mengapa? Kerana kalau kita ambil sekali lalu, COVID-19 contohnya, kalau bahasa saya selalu kata melondehkan kita tentang kekurangan kita. Okay? Apa yang kelemahan kita yang kita bergerak sebagai sebuah negara, kelemahan kita sebagai sebuah masyarakat, kelemahan kita sebagai sebuah negara bangsa. Ia menonjolkan kita. Contoh seperti Haji katakan tadi, kalau kita melihat dari segi penyebaran penyakit, contohnya, bukan sahaja tanggapan dia kerajaan bagaimana pematuhan masyarakat tentang SOP. Jadi kita bertanya tentang budaya kita, adakah kita punya budaya yang tepat hari ini? Adakah rakyat mengamalkan budaya yang baik dalam konteks pematuhan dan sebagainya? Itu saya kira sudah tentu akan mewarnai. Kita melihat tentang sudah hampir 2 tahun anak-anak belajar PDPR. Bermaksud kita akan melihat bagaimanakah bentuk pendidikan pada masa akan datang pada masa yang sama. Kita melihat perkhidmatan awam kita hampir lumpuh. Tidak dapat bergerak dan maka kita akan membuat persoalan. Adakah kita perlu kembali semula kepada perkhidmatan yang dulu ataupun kita bersifat bagaimana pada masa akan datang. Ini semua saya kira merupakan persoalan-persoalan yang berjaya ditimbulkan oleh COVID kepada kita. Dan ini sudah tentu saya kira akan menjadi asas kepada kerajaan untuk membawa kita pada masa akan datang. Kalau kita lihat bagaimana contohnya hubungan keluarga, pergerakan, sudah tentu akan mempengaruhi tingkah laku kita. Jadi dalam konteks ini saya merasakan COVID-19 akan merubah struktur negara. Mungkin saya terlalu awal untuk meramalkan ini, tapi kalau mengikut dapatan-dapatan yang kita lihat sedang berlaku ketika ini, kita melihat bagaimana contohnya COVID-19 mengajar kerajaan dan negeri bergerak mesti seiring. Masyarakat mesti bersifat lebih responsif. Mesti kerajaan juga percaya, empower kepada masyarakat. Bagaimana ini hendak dilakukan? Dinamika baru ini hendak dilakukan. Bagaimana teknologi semakin mempengaruhi kehidupan kita pada hari ini. Kan, kalau hari ini saya rasa siapa yang dah ambil double vaksin mesti tunjuk digital approval. Jadi itu semua menunjukkan kita dah bergerak kepada satu tahap yang kita tidak saksikan sebelum ini. Jadi saya merasakan COVID-19 ini sudah tentu Haji akan mempengaruhi, sangat kuat mempengaruhi bukan saja tindakan kerajaan tetapi juga tingkah laku sosial masyarakat kita pada masa akan datang. Sudah tentu Haji. Cuma saya merasakan supaya kita mestilah bergerak seiring di antara masyarakat dan negara untuk memastikan bahawa kita bukan sahaja boleh keluar daripada pandemik ini tetapi kita boleh menunjukkan kelangsungan kita sebagai sebuah negara bangsa. Saya rasa itu yang paling penting apabila kita bercakap tentang masa depan selepas COVID-19 saja. Terima kasih. Okey, Prof. Saya kira pandemik COVID-19 ini telah mencipta satu sejarah baru dalam negara kita dan malah dunia keseluruhannya. Mana pada hari ini kita melihat struktur perjalanan setiap negara telah berubah daripada keadaan sedia asal kepada norma baru yang kita istilahkan sebagai norma baru. Jadi saya kira benda ini akan berterusan, Prof. Saya yakin dia akan berterusan, dia tak akan 100% kembali ke zaman sebelum COVID. Jadi kita bergerak dalam dunia yang serba pantas, dunia yang lebih moden dan komunikasi kebertanggungjawabkan masyarakat itu sendiri akan bertambah. Jadi Prof, saya kira itu sahaja perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan sejarah dan hala tuju negara. Jadi saya mengucapkan kata-kata ini, Prof. Sesungguhnya sejarah ibarat guru yang membantu untuk memahami
dan mengambil iktibar daripada peristiwa yang berlalu. Mengingati apa yang berlaku masa lalu penting untuk membentuk kepribadian bangsa sesebuah negara. Dengan mengetahui sejarah negaranya sendiri, kita boleh merancang masa depan negara dengan lebih baik dan berkesan demi untuk memacu negara bangsa ke arah sebuah negara maju dan kekal berdaulat. Itu penutup saya lah, Prof. Saya rangkum ni penutup saya. Saya kira Prof setuju lah dengan tu lah. Sangat setuju Haji. Ya. Jadi sebelum kita berjumpa lagi di sesi akan datang, saya bagi pihak Akid Negara Malaysia ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Profesor Madar Dr. Hamidin Abdul Hamid di atas kesudian bersama kita hari ini dalam program Bicara Sejarawan, Sejarah dan Hala Tuju Negara. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa-masa akan datang bagi mengulas dan membicarakan topik-topik sejarah yang signifikan dengan perkembangan isu-isu semasa tanah air. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.